Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan hasilkan lukisan perspektif satu titik lenyap untuk reka bentuk hiasan dalaman sebuah bilik tidur. Okey, kita hasilkan sebuah kotak 4 segi tepat dengan ukuran 5 kali 6 inci lebih kurang ataupun terpulang mengikut pelajar Okey, kita dapatkan dulu titik tengah di mana kita buatkan garisan X pada penjuru kotak tersebut. Kemudian kita akan dapat satu titik lenyap yang kita panggil titik lenyap. Untuk langkah seterusnya kita hasilkan satu kotak kecil di tengah-tengah tersebut dengan penjuru kotak kecil tersebut di atas garisan X kita tadi. Ini tujuannya ialah untuk kita hasilkan satu ruang, gambaran satu ruang kosong untuk satu bilik. Okey, kita ada bahagian atas ceiling, kemudian dinding dan juga lantai. Maka kita telah ada satu ruang dalam sebuah bilik. Okey, untuk langkah seterusnya bagi menghasilkan item-item yang ada dalam bilik tidur, kita akan menggunakan garisan-garisan pancaran yang berpusat di titik tengah ataupun di titik lenyap yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk kita menghasilkan item-item yang ada di dalam bilik tidur. Okey, kita lukiskan garisan-garisan pancaran ini tanpa menekan pensel dengan kuat. Dan untuk permulaan, kita akan dapatkan dulu bentuk asas katil yang kita nak hasilkan. Kita buat garisan lurus dulu, kemudian kita letakkan garisan ke bawah, tinggi katil dan kemudian kita ambil garisan melintang di bawah bentuk asas katil dulu lebar mana, dan semua garisan penjuru ini kita bawa ke titik lenyap untuk kita dapatkan gambaran perspektif satu titik lenyap itu Okey. Ini ialah bentuk asas katil yang kita cuba hasilkan. Kita buat bentuk asas dulu seperti cube dengan pandangan satu titik lenyap. Okey, itu bahagian bawah katil kemudian kita naikkan ke atas tinggikan kepala untuk kita hasilkan kepala katil dan bucu itu juga kita perlu tarik dia ke titik lenyap. Titik lenyap kita yang berada di tengah tadi. Okey, kemudian kita gariskan garis di bahagian belakang lurus sahaja sehingga kena pada garis pancaran yang kita buat Okey, kalau sekiranya kita nak buat ketebalan katil juga kita tarik daripada titik tengah kita bawa. Okey, kita dah dapat ketebalan kepala katil dekat situ. Kemudian kita tarik ke bawah. Okey. Kita dah dapat gambaran katil yang kita nak hasilkan. Okey. Kemudian kita nak hasilkan tingkap. Tingkap biasanya berada di kepala katil. Kita buat tingkap kita di kepala katil. Okey, tinggi tingkap tidaklah sehingga ke ceiling Okey, kemudian kita tarikkan daripada penjuru daripada titik tengah semua mesti daripada titik tengah dan kita tarikkan ke depan garisan berpancaran. Okey, kita akan dapat lihat dekat situ tingkap yang kita hasilkan kita dengan menggunakan perspektif Okey, kita akan nampak dekat situ tingkap yang jauh dekat sana saiznya lebih kecil berbanding dengan tingkap yang besar Okey, kemudian kita nak hasilkan pula satu meja side di tepi katil. Okey, macam tadi sama juga kita bawa daripada titik lenyap
Kemudian kita hasilkan bentuk asas dulu. Ya, 4 segi. Ya, okey, kita dah nampak gambaran. Okey, untuk sebelah sini kita bawa terus ya daripada titik lenyap tadi yang sama. Ya, kita bawa garisan tu terus ya sehingga ke sebelah katil sebelah depan ya. Okey, kita bawa daripada titik lenyap ya garisan tersebut. Okey, kemudian lebarnya mana ya? Okey, kalau kita nak jarakkan meja tersebut dari katil, kita ketengahkan sikitlah. Ya, ada ruang dekat situ. Sama juga dengan yang sebelah sana. Ya. Okey, kita buatkan bentuk asasnya dan biarkan dia terkena dengan garisan yang di bawah ya, garisan pancaran di bawah untuk menampakkan bentuk meja ataupun kabinet di tepi katil. Ya. Okey, kita padamkan bahagian-bahagian yang garisan yang kita tak perlukan ya apabila kita dah nampak bentuk yang kita nak hasilkan ya. Okey, sekarang kita itu kita jarakkan sikit ya supaya dia nampak jarak ya, tidak rapat pada katil ya, tapi dia berada di sebelah sana ya. Okey, untuk menghasilkan lukisan ini ya, kamu perlu menggunakan ya pensel yang tajam ya. Okey, kita dah ada katil, tingkap dan meja kiri kanan katil ya. Okey, sekarang kita cuba hasilkan ya hamparan pula ataupun kapet dalam bilik ya, pun sama ya, kita bawa garisan tu ya daripada titik lenyap pergi kepada bahagian mana kita nak buat hamparan tersebut. Okey, depan almari katil ya. Okey, kemudian kita dah nampak hamparan kita ataupun kapet kita berada di depan katil. Okey, di bawah katil ya, bahagian bahagian depan. Okey ya, kemudian sekarang kita nak cuba hasilkan pula ya bahagian hiasan ataupun kita nak tambah hiasan pada kita punya almari tepi katil kita. Ya, semua mesti ya kita bawa ke titik tengah. Okey, sekarang kita nak cuba hasilkan, nak tunjukkan kat sini pintu bilik. Ya, pintu bilik mestilah lebih tinggi daripada tingkap ya, tetapi tidaklah melepasi garisan untuk siling ya, garisan antara ruang dinding dan juga siling ya. Okey, jadi kita boleh nampak dekat situ ya, itu ialah gambaran pintu bilik ya. Kita kemaskanlah ya. Okey, mana garisan yang tidak diperlukan kita boleh padam dulu. Okey, sekarang kita nak hasilkan ya almari di depan katil ya. Daripada titik lenyap kita bawa ya ke besar lebar mana ya, ataupun kita buat dulu bentuk asas ya almari yang kita nak hasilkan ya. Okey, kita tandakan tinggi almari tersebut ya, kemudian kita bawalah ya. Okey, ya itu tadi silap ya kita buat. Okey, sekarang kita bawa garisan tu ya lebar besar mana almari kita nak hasilkan ya. Kemudian kita buat tinggi sikit almari kita. Ya, kita dah dapat dia punya tapak dia besar mana. Okey, tingginya ya, kemudian kita bawa semua ke titik lenyap. Okey, itu dinding belakang ya. Garisan itu ialah dinding belakang. Kita nak almari tersebut rapat ke dinding belakang. Okey, kita terus selarikan dengan dinding di belakang sana. Ya. Kita terus selarikan dia dengan dinding di belakang sana. Dah rapatkan. Okey, kita dapat kita punya almari dekat situ. Ya. Okey, itu bentuk almari yang kita dah hasilkan. Okey, kalau kita nak buat ya almari ataupun laci itu ya ada hiasan sedikit ya, bahagian-bahagiannya. Okey, kita bawa dia ke titik tengah juga ya supaya kita dapatkan
ya, garisan yang samalah ya. Okey, kemudian bahagian belakang sana ya. Okey, sekarang ya kita cuba nak hasilkan bantal atas katil. Juga ya permulaannya kita dapatkan bentuk asas bantal tersebut. Ya. Bentuk asas bantal tersebut yang 4 segi ya. Okey, katalah kita nak buat 2 biji dekat situ. Okey, itu ialah bentuk asas. Semua kita bawa pergi ke titik lenyap ya. Kemudian daripada bentuk asas tersebut kita bulatkan dia. Ya. Okey, untuk lebih jelas kita padamkanlah ya kita punya garisan-garisan tadi ya. Okey, sekarang dah dapat 2 biji bantal dekat situ. Ya, kita boleh terangkan, tekankan sikit pensel ya untuk supaya nampak jelas kita punya item yang kita lukis tu, katil kita ya. Okey, semua kita kena bawa dia daripada titik lenyap ya. Okey. Okey, sekarang ya kita dah ada beberapa benda dalam bilik kita. Kita dah ada katil, kita dah ada tingkap, kita dah ada meja tepi katil, kita dah ada hamparan, kita dah ada drawer ya dan juga pintu ya. Okey, apa lagi yang kita nak buat ya? Okey, pada dinding hujung sana untuk nambahkan cantik bilik kita, bolehlah kita gantungkan gambar ya. Kita gantungkan gambar seolah-olah kita buat gambar lah ya yang kita gantung di dinding tersebut ya. Okey, kita highlightkan bahagian ceiling ya. Okey. Ini ya kita kalau kita dah rasa dah lengkap ya, kita boleh highlightkanlah supaya nampaklah lebih jelas lagi. Ya, kita punya benda-benda yang ada dalam bilik kita yang kita buat. Ya. Okey. Kita highlightkan ya. Boleh juga highlightkan ini menggunakan pen ya, pen technical supaya dia nampak lebih jelas ya. Okey, itu ialah komputer ataupun cadar dan sebagainya. Okey, bahagian belakang tu bolehlah kita hiaskan seolah-olah ada hiasan dinding dekat belakang situ. Ya, dalam bilik kita, bilik tidur kita. Dan kita highlightkan kita punya gambar tersebut ya. Okey, kalau sekiranya kita nak buat di bahagian ceiling pun kita sama macam tadi ya. Kita mesti pergi ke titik tengah ya, kita bawa garisan ke titik tengah ya, kemudian garisan tersebut kita pancarkan ya. Pancarkan daripada titik tengah ya, dengan menggunakan satu titik di tengah ini ya, secara automatik kita akan dapat saiz tu berbeza ya. Bahagian belakang ya akan kelihatan lebih kecil berbanding dengan bahagian yang berada di hadapan kita. Ya, jadi kita nampak dekat situ ya kesan ruang ya dalam bilik kita ya dan juga perspektif ya. Okey, bahagian belakang lebih kecil daripada bahagian depan. Selamat mencuba.